Assalamualaikum dan salam ceria. Kita bertemu di rancangan Wanita Kini yang bersiaran langsung di Orange Studio Bangi Central. Saya, Syamini Najib, akan menghoskan sebuah topik hangat yang berkaitan selamatkah tempat anda bekerja. Pihak studio menjemput seorang panelis yang berwibawa iaitu Dr. Titi Rahmawati Hamidun, Pensyarakanan Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Saya ingin menceritakan sedikit tentang Dr. Titi. Titi Rahmawati Hamidun telah mendapat ijazah Doktor Perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1988 dan ijazah Sarjana Kesihatan Masyarakat dari universiti yang sama pada tahun 1996. Beliau pernah berkhidmat selama 8 tahun di Majlis Perbandaran Petaling Jaya sebagai doktor yang merawat kaki tangan serta keluarga agensi tersebut. Pada tahun 2000, beliau telah menyertai Universiti Putra Malaysia sebagai tenaga mengajar di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Bidang utama penyelidikan beliau adalah kesihatan pekerjaan, terutama yang melibatkan pencegahan dan kemalangan di tempat kerja. Sebelum kita mulakan bual bicara wanita kini pada hari ini, sila like, share dan subscribe, dan anda juga boleh menanyakan soalan-soalan dan akan dijawab secara offline oleh panel-panel kami. Okey, baiklah. Kita akan mulakan sekarang. Okey, doktor, ya, di tempat kerja kan, kita ni pun sebenarnya bekerja, betul tak? Betul. Jadi, kami ingin tahu ya, apakah sebenarnya definisi tempat kerja, keselamatan dan risiko seseorang pekerja itu di tempat bekerjanya? Okey. Sebagai pengenalan ya, saya ingin mendefinisikan apa dia maksud tempat kerja ya. Tempat kerja adalah suatu tempat di mana kita mempunyai aktiviti yang boleh menjana pendapatan, okey. Dan biasanya kita spend ataupun kita menggunakan lebih kurang 8 jam di tempat kerja ya. Ingat bahawa kita ada 24 jam dalam sehari ya. Jadi kita menggunakan 1/3 daripada masa kita tu di tempat kerja. Ya, sekurang-kurangnya. Sebab setengah orang dia kadang-kadang mengambil masa 12 jam ya. Seperti security guard ya, pengawal security ya. Okey. 12 jam, sekurang-kurangnya 8 jam sehingga 12 jam ya. Walau bagaimanapun ya, kita ingat kita berada di tempat kerja, kita terpaksa ulang-alik daripada rumah, bukan ya? Betul. Jadi itu pun termasuk juga tempat kerja, okey? Daripada rumah ke tempat kerja dan tempat kerja kepada rumah itu dikira sebagai kerja juga, termasuk kerja. Bagaimana nak memahami itu? Sebab kalau mengikut Perkeso ya, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja ya, kalau kita mendapat kemalangan ya dalam perjalanan daripada rumah ke tempat kerja ataupun tempat kerja ke rumah, diberi pampasan. Okey, jadi ingat ya, waktu kita bekerja tu bermula daripada kita start kereta di tempat kerja, di rumah maksud saya ke tempat kerja dan sebaliknya. Okey. Oleh itu sangat penting bagi kita mempunyai tempat kerja yang sihat dan selamat ya, sebab kita menggunakan 1/3 hingga setengah daripada masa kita di tempat kerja ya. Dan ingat juga bahawa tempat kerja ini boleh jadi di rumah. Ya, boleh jadi di rumah, terutama untuk mereka yang bekerja daripada rumah. Terutama masa COVID ni kan ya, kita tak boleh pergi tempat kerja kan. We work from home. Ya, jadi sangat-sangat penting untuk memastikan tempat kerja kita selamat dan sihat. Begitu. Okey. Dan kenapa kita perlukan tempat kerja yang sihat dan selamat? Nombor 1, sebab kita tak nak terjadi kemalangan di tempat kerja. Nombor 2, kita tak nak terjadi penyakit di tempat kerja. Ya, kenapa? Ya, banyak sebab kenapa kita perlukan tempat yang sihat dan selamat untuk tempat kerja. Ya, nombor 1, dengan adanya tempat kerja yang sihat dan selamat, kita tak ada mengalami kemalangan, kecederaan dan penyakit. Kita sihat. Apabila kita sihat, kita lebih produktif dan menjana pendapatan. Okey. Nombor 2, apabila terjadi kemalangan atau penyakit, kita terpaksa dirawat, bukan? Ya. Apabila dirawat, ini akan mengeluarkan kos ya untuk majikan kita, untuk kerajaan. Ya, dan kita tak suka tu. Okey. Nombor 3, apabila terjadi kemalangan atau penyakit tempat kerja, kita terpaksa gantikan orang, betul tak? Ya. Dan orang yang menggantikan itu mungkin tak ada skill. Okey, saya bagi contoh ya. Kalau misalnya terjadi kemalangan tempat kerja, contohnya pilot lah ya,
apa ni, yang membawa kapal terbang tu kan ya. Misalnya terjadi kemalangan di perjalanan daripada rumah ke airport kan ya. Siapa nak gantikan dia, betul tak? Sebab pilot tu perlukan masa yang lama untuk train, untuk dilatih kan. Begitu juga dengan doktor. Okey. Jadi kita tak mahu terjadi kemalangan atau penyakit di tempat kerja. Kita tak mahu semua tu terjadi. Okey. Dan seterusnya, kita tak mahu kemalangan dan penyakit di tempat kerja sebab kita nak mengikuti undang-undang. Okey, kita ada satu undang-undang di Malaysia yang dinamakan Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 1996 ya. Mengikut undang-undang itu ya, majikan dan pekerja perlu bekerjasama untuk ya mendapatkan tempat kerja yang sihat dan selamat. Okey, dan seterusnya, kenapa kita nak ke tempat kerja yang sihat dan selamat? Ini adalah bagus untuk majikan dan pekerja ya. Contohnya ya, kalau kita ada penyakit ataupun kemalangan di tempat kerja, apalagi kematian di tempat kerja ya, ini akan menyebabkan majikan itu ataupun syarikat itu hilang orang kata rasa kepercayaan masyarakat kepada mereka. Contohnya di Jepun ya, apabila terjadi kemalangan di tempat kerja, terutama kalau ada kematian, setengah daripada empunya kilang tersebut akan bunuh diri. Mereka sangat malu. Ya. Jadi impak tu sangat-sangat besar. Mereka tak mahu dah beli barang di situ sebabkan tidak menjaga kebajikan pekerja sehingga terdapat kematian di tempat kerja. See, ya. Dan secara kesimpulannya, kita nakkan tempat kerja yang sihat dan selamat sebab dia bagus untuk ekonomi kita. Okay, productivity, betul tak ya? Ya, so tempat kerja tu merangkumi bukan saja di tempat kerja tapi merangkumi juga di rumah. Ingat itu, dan ingat juga bahawa tempat kerja termasuk perjalanan daripada rumah ke tempat kerja dan sebaliknya. Ya, sangat besar. Sangat-sangat bermanfaat ya. Perkongsian yang Dr. Titi berikan ni, doktor dah orang kata memberikan komplikasinya, sama ada bekerja di rumah, bekerja di tempat kerja dan semasa dalam perjalanan untuk pergi bekerja juga ya. Termasuk sangat sebenarnya sangat perlu dititik beratkan. Ya, betul. Ramai orang tak ingat itu. Okey doktor, terima kasih juga tadi ya. Sekarang ni kami sebenarnya nak tahu bagaimana kita nak tahu sama ada di tempat kerja kita tu selamat ataupun mudarat. Okey. Saya tahu daripada banyak segi, tapi yang kami ingin tahu, adakah kerana ketua, rakan-rakan sekerja dan juga faktor-faktor yang lain. Okey. Bagaimana kita nak tahu sama ada tempat kerja kita selamat ataupun boleh menimbulkan penyakit ya? Salah satu caranya adalah kita membuat lawatan di tempat kerja. Tapi lawatan di tempat kerja ni bukan hanya melawat ya. Sebelum kita masuk ke tempat kerja tersebut untuk mengetahui bahaya-bahaya yang telah saya sebutkan tadi ya, kita perlu mempunyai izin daripada orang yang mempunyai tempat kerja tersebut. Bos tempat kerja tersebut lah ya. Kita tulis surat dengan dia, nyatakan dengan dia kenapa kita nak buat lawatan di tempat kerja. Sebab ya, ada sesetengah tuan punya tempat kerja tersebut, apabila ada orang ingin masuk melawati tempat mereka, mereka ingatkan kita untuk mencari kesalahan ya, dan sebenarnya tidak begitu. Kita ingin membantu mereka sebenarnya. Okey. Jadi di dalam surat tersebut kita minta izin untuk melawat dan tujuan kita apa? Tujuan kita adalah untuk melawat tempat kerja mereka dan mengetahui di mana ada bahaya-bahaya yang telah saya sebutkan tadi. Oh begitu. Ya. So itu adalah salah satu daripada cara ya. Dan orang yang melawat tempat kerja tersebut perlulah mempunyai ilmu. Ya, bukan sebarang orang kan ya. Seperti saya sebutkan tadi, mereka perlu tahu semua bahaya di tempat kerja tersebut supaya apabila mereka melawat, mereka dapat mengenal pasti bahaya tersebut ya. Apa bahaya di tempat tersebut, siapa yang terdedah, pekerja bahagian mana yang terdedah. Itu adalah salah satu daripada caranya. Begitu. Ya. Okey. Sangat meluas penerangan yang Dr. Titi berikan kepada kita ya. Okey. Lagi doktor, sebenarnya doktor juga tadi telah senaraikan beberapa risiko-risiko bahaya semasa bekerja di luar ataupun di rumah. Okey, sekarang ini kita sedang mengalami pandemik COVID-19 yang sangat berbahaya kan. Tak kira lelaki, wanita, tua dan muda. Okey, apakah kesan COVID-19 ini kepada wanita yang berkerjaya maupun suri rumah ataupun orang yang bekerja dari rumah?
Okey ya. Sebagaimana kita tahu ya, COVID-19 sekarang menjadi satu pandemik. Pandemik, perkataan pen tu maknanya keseluruhan tempat di dunia ini terkena impak daripada COVID-19 ya. Okey. Dan salah satu kaum yang terlibat yang sangat memberi kesan adalah pada wanita ya. Di Malaysia ini tenaga kerja wanita sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada lelaki, lebih kurang 53.4%. Okey. Jadi mereka ni mempunyai kesan yang besar disebabkan oleh COVID. Dan ingat tak tadi saya cakap salah satu daripada tempat kerja adalah di rumah, dan mereka adalah kebanyakannya wanita. Okey ya. So kesannya sebenarnya banyak jugalah COVID ke atas wanita ni ya. Nombor satu, apabila kita terpaksa bekerja daripada rumah ya, untuk wanita kita terpaksa mengimbangkan antara keduanya. Ya, keperluan keluarga dan keperluan di tempat kerja ya. Dan itu tidaklah mudah sebenarnya ya. Okey. Apalagi apabila mereka tu mempunyai anak kecil ya, dan mempunyai misalnya orang tua yang terpaksa mereka jaga, orang tua yang tidak sihat ya, dan suami pun berada di rumah ya. So jadi keperluan untuk wanita tersebut makin bertambah ya. Pagi-pagi, bukan pagilah, sebenarnya sepanjang masa mereka terpaksa sediakan keperluan untuk keluarga. Contohnya ya, menyediakan makanan untuk keluarga ya. Okey. Dan apabila mereka tidak mempunyai pembantu rumah, kesannya tu sangat besar. Mereka terpaksa sediakan daripada bahan mentah sehinggalah mencuci pinggan mangkuk misalnya ya. Okey. So salah satu daripada impak adalah ketidaksabaran ataupun keganasan di rumah tangga. Okey, untuk wanita tersebut ya, itu banyak sangat didapati ya. Dan kesan ini menjadi lebih besar ya, disebabkan sebelum pandemik pun mereka sudah terdedah, tapi apabila masa pandemik mereka tidak mempunyai cara untuk mengadu. Okey, apabila waktu bekerja keadaan biasa, mereka boleh pergi ke tempat kerja, mereka boleh mengadu, sekurang-kurangnya mereka menyuarakan pendapat mereka kepada kawan-kawan ya. Jadi rasa lega sikitlah ya. Masa Covid ni tidak boleh dilakukan begitu. Okey, so jadi kesannya memang sangat besar. Itu nombor satu ya. Nombor dua, mereka juga terdedah kepada ya, gangguan seksual daripada intimate partners kita panggil ya, daripada suami ya. Okey, dan itu adalah sangat tidak selesa untuk mereka ya. Mereka juga sama seperti keganasan rumah tangga tadi, mereka tidak mempunyai cara untuk mengadu. Okey. Nombor tiga, disebabkan mereka tidak boleh bekerja, pendapatan mereka akan jauh lebih kurang. Ya, dan ini akan memberi kesan kepada perbelanjaan keluarga lah ya, perbelanjaan keluarga. Nombor empat, apabila mereka tidak boleh bekerja di luar ya, mereka juga secara psikologi akan rasa tertutup ya, walaupun mereka tak ada gangguan seksual, tiada keganasan rumah tangga, mereka tidak boleh mempunyai me time di tempat kerja ya. Tempat kerja tu sebenarnya sangat-sangat penting lah ya. So itu antara yang dihadapi oleh wanita lah semasa pandemik COVID-19 ini. Okey, begitu. Jadi maksud doktor sebenarnya wanita sangat terkesan dengan keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni kerana terpaksa bekerja dari rumah, terpaksa mengimbangkan dari segi keperluan keluarga dan pekerjaan. Jika terlebih dengan keluarga, nanti bos pula marah. Ya, betul tu. Nanti bila lebih dengan bos, nanti suami pula bising ya. Betul. Okey, jadi memang susah ya sebenarnya nak mengimbangkannya. Ya, lagi satu ya. Pengalaman saya ya, kita harus bekerja dari rumah, kita juga kena ada meeting kan ya, mesyuarat daripada rumah ya. Itu memang susah ya. Sebab apa, kadang-kadang bila ada anak kecil tu, mama nak ni nak tu kan. Jadi kadang-kadang kita terpaksa tutup bilik semua kan. Tapi kanak-kanak susah untuk dihalang. Kadang-kadang mereka ketuk-ketuk pintu ya. So kadang-kadang ada tu contohnya saya sebagai pensyarah ya. Kadang-kadang bila saya buat Zoom meeting dengan student saya yang ada anak-anak kecil, mereka terpaksa meeting tu di dalam kereta. Untuk mengelakkan kebisingan tu semua. Jadi cabaran dia besar itu untuk lelaki dan wanita, dan memang untuk wanita pun lagi besar lah, sebab biasanya kanak-kanak tu lebih terikat kepada ibunya kan. I see. Terima kasih doktor. Penjelasan yang sangat menyeluruh ya sebenarnya. Okey, seterusnya kan doktor, sebenarnya bagaimana cara-cara pengurusan risiko ini dengan betul? Bagaimana untuk menanganinya? Okey. Seperti saya katakan tadi ya, bahaya di tempat kerja tu banyak ya. Tetapi cara mengatasinya, kita pun ada beberapa langkah yang dipanggil urutan atau hierarki ya. Daripada atas hingga bawah sekali ya. Nombor satu, cara pencegahannya adalah dengan menghilangkan sama sekali bahaya tersebut.
Macam mana cara menghilangkan ya? Contohnya saya bagi contoh macam inilah. Kalau ada orang tu biasa dia kerja sebagai sirkus kan, ya. Okey, sirkus. Dia biasa bekerja dengan haiwan binatang buas kan, singa ataupun apa tu, tiger ya. Okey, harimau ya. Kalau boleh tak kita hilangkan dengan menggunakan kucing? Tak boleh kan? Ya, okey. So kita tak boleh nak menghilangkan begitu saja, okey. Tapi untuk tempat kerja ni contohnya begini ya. Biasanya kita menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Okey. Kita tukar cara kerja tersebut supaya bahan kimia tersebut tidak perlu digunakan langsung, akan tetapi kerja masih berjalan lagi. Okey ya. So kita hilangkan terus bahaya tersebut. Okey, kalau boleh lah, biasanya susah sikit kan ya. Betul. Kalau biasa kerja sebagai pemandu bas, takkanlah kita tak nak memandu bas kan ya. So susah sikit yang tu ya. Yang itu paling tinggi. Sebab apa? Itu menghilangkan terus bahaya. Okey. Nombor 2 dipanggil penggantian, substitution. Contohnya kita gantikan, contohnya kita nak cat bangunan ya. Selalu kita gunakan cat bangunan yang menggunakan dia punya bahan asas tu peluntur ya. Okey, peluntur. Kita gunakan, kita tukar kepada bahan asas yang water based, berasaskan air. Okey. Jadi kalau berasaskan air, kalau kita hidup pun tak ada masalah lah. Berbanding dengan peluntur tadi kan ya, sesiapa yang hidup tu boleh dapat sesak nafas, dapat asma ya, dapat kita panggil sick building syndrome ya. Biasa kan bangunan baru ada macam bau yang tak sedap kan ya. Okey. Itu yang nombor 2, substitution lah ya. Kita gantikan bahan yang berbahaya tadi dengan yang kurang bahaya. Tetapi ini tak semestinya boleh kita lakukan. Kadang-kadang bahan yang berbahaya tadi dia sangat berkesan untuk membuat kerja tersebut. Okey, jadi kita tak nak, kita terpaksa timbangkan antara bahaya tersebut dengan keberkesanan kerja. Okey, nombor 3 dengan cara engineering, cara kejuruteraan. Bagaimana kita contohnya ya, kita membuat satu ruangan yang ada air conditioning, ada penyaman udara. Jadi kita selesa ya. Itu dibuat daripada segi kejuruteraan ya. Lepas tu kejuruteraan juga, kalau kita ada mesin misalnya ya, mesin yang mengeluarkan bunyi bising ya, yang dia punya apa tu misalnya terjadi getaran antara bahagian mesin tersebut ya, kita maintain. Maintain maknanya kita selenggarakan, kita letak minyak ya, apabila sudah masanya untuk kita lihat ya, untuk kita cek periksa, kita periksa dia. Okey, jadi mesin tersebut tidak mengeluarkan bunyi, tidak mengeluarkan bunyi bising dan berkesan untuk digunakan. Cara kejuruteraan. Maksudnya mesin yang agak lama ya, yang elok memang tukar barulah, yang nombor 1 tadi. Tapi kadang-kadang untuk misalnya industri yang kecil ataupun industri yang kelas menengah ya, okey, mereka tidak mampu untuk beli mesin baru. Jadi terpaksa diselenggarakan, itu adalah di bawah kejuruteraan. Begitu. Alright. Bermakna sesuatu yang boleh ditukar baru, diganti kalau baru. Boleh. Jika tidak boleh dan tidak mampu, lebih baik diselenggarakan dengan cara yang terbaik. Begitu maksud doktor. Sebenarnya memang itulah kebanyakannya orang akan melakukannya kan. Okey. Kemudian doktor, ada juga cara yang seterusnya ya. Iaitu cara kita panggil cara pentadbiran ya. Cara pentadbiran ni macam contohnya ya, kalau seseorang itu bekerja di tempat yang sangat panas, contohnya di tempat untuk meleburkan keluli ya, besi atau keluli itu terpaksa dileburkan dengan suhu 1500 degree centigrade. Sangat panas ya. Okey, jadi untuk bekerja di situ tu kita sangat tak selesa, kita selalu rasa haus ya, rasa macam berpeluh-peluh ya. Jadi cara pentadbiran adalah dengan mengurangkan masa bekerja di tempat tersebut. Contohnya kalau kita bekerja 8 jam, kita kurangkan kepada 4 jam. Kita gantikan orang lain. Okey, ataupun 2 jam pun boleh juga ya. Okey, itu cara dia lah untuk kurangkan. Atau jika tempat tu bising pun kita boleh gunakan shift cara macam tu juga. Itu dipanggil cara pentadbiran ya. Selain daripada itu, cara pentadbiran adalah dengan memberi papan tanda dan amaran. Ya, contohnya tempat itu bahaya, kita pasang di luar. Bahaya, jangan masuk. Siapa masuk akan ditembak. Itu pun salah satu cara juga. Ya, cara pentadbiran. Dan cara pentadbiran juga adalah apabila satu bahan kimia itu berbahaya, kita tulis itu. Bahaya, jangan diminum ya. Sila gunakan dengan misalnya pengetahuan yang cukup lah. Itu pun cara pentadbiran juga. Okay. Dan last sekali adalah cara yang paling bawah sekali. Kita tak galakkan, iaitu dengan menggunakan alat perlindungan diri. Contohnya ya, pelitup muka, sarung tangan ya, baju keselamatan ya. Sebab apa dia paling rendah? Sebab hazard tu ataupun bahaya tu masih di situ. Ya, dan alat perlindungan diri itu pun ya, bukannya perfect kan, bukannya sempurna orang kata ya. Kadang-kadang terjadi kebocoran ya dah ya. Dan bila terjadi kebocoran, orang itu tidak terlindung.
Itu adalah cara yang paling bawah sekali. Ya, dan ingat juga untuk alat pelindung diri kita kena latih orang tu macam mana cara pelindung ya. Contohnya topeng muka tadi ya. Kalau bekerja di tempat yang ada gas berbahaya, kalau orang tu misalnya ada misai, ada jambang semua ya, dia kena melekap terus. Kita kena train dia. Dan ingat juga bahawa alat pelindungan diri tersebut perlu diganti apabila telah buruk ya, apabila telah tidak berfungsi lagi. Ya, so itu adalah cara-cara mengikut keutamaan. Alhamdulillah kita dapat banyak perkongsian ini. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Assalamualaikum, saya Anim Izzati. Okey, Anim nak share kepada anda semua satu produk yang bernama AG Sira, keluaran AG Nutrition International Sdn Berhad. AG Sira ini merupakan produk yang dikelaskan sebagai makanan tambahan yang menggunakan teknologi daripada Perancis dan Sepanyol, iaitu ceramosites dan hytolith sebagai bahan utama mereka. Terdapat juga ekstrak tumbuhan yang mana bunga sakura, buah peach, buah delima, campuran berry yang mempunyai nutrisi tinggi dan menjadikan kesihatan tubuh badan anda meningkat serta membantu meremajakan lagi kulit anda. Jadi kepada anda semua, marilah kita kepada penampilan lebih baik dan amalan gaya hidup sihat bersama AG Sira. Ya doktor, terima kasih banyak dengan info yang doktor berikan tadi ya, sangat bermanfaat untuk kita semua sebenarnya. Baiklah, kita kepada soalan yang seterusnya, apakah implikasi jika tempat kerja itu tidak selamat kepada seseorang pekerja? Okey, implikasinya adalah sangat besar ya. Okey, apabila seseorang itu tidak sihat ataupun mendapat kemalangan di tempat kerja ya, saya bagi contoh ya. Untuk daripada statistik ya, Jabatan Buruh ya, di Malaysia kita ada lebih kurang 15 juta pekerja di Malaysia ya, 15 juta. Okey, okey. Dan mengikut website SOKSO ya, Keselamatan Sosial Pekerja ya, SOKSO, SOKSO telah mengeluarkan sebanyak lebih 300 juta ringgit ya, untuk memberi pampasan kepada pekerja yang mendapat kemalangan di tempat kerja dan juga yang dalam perjalanan. Bayangkan lebih 300 juta ringgit ini kita boleh gunakan pelbagai kos ya, untuk membina sekolah, untuk membina contohnya hospital ya, untuk memperbaiki taraf hidup kita ya, untuk pendidikan dan sebagainya. Okey, dan implikasi seperti yang saya sebutkan tadi ini adalah sangat-sangat besar. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mempunyai tempat kerja yang sihat dan selamat ya. Dan bagaimana kita nak mempunyai tempat kerja yang sihat dan selamat? Seperti kita nak mengetahui musuh kita, kita kena tahu siapa mereka. Okey ya. Dan apakah musuh di tempat kerja? Kita namakan bahaya di tempat kerja. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil hazard. Okey. Jadi bahaya di tempat kerja ni biasa kita bahagikan kepada beberapa kategori lah. Ya, beberapa kategori supaya lebih mudah diingat, lebih mudah tahu dan seterusnya kita mencegah daripada mendapat bahaya-bahaya tersebut. Okey. Bahaya nombor 1 adalah bahaya fizikal. Okey. Bahaya fizikal ni melibatkan semua tenaga yang ada. Contohnya tenaga bunyi, kebisingan yang berterusan ya. Nombor 2, cahaya. Kalau kita bekerja di tempat yang terlalu terang atau terlalu gelap, tak bagus untuk kita. Kalau terlalu terang, contohnya matahari ya, kita silau ya, dan kita punya cara kita memandang juga tidak jelas. Kalau terlalu gelap ya, contohnya kalau bekerja di kilang yang membuat cincin ya, yang membuat perhiasan wanita ya, seperti contohnya saya lihat semasa lawatan di Bangkok ya, kalau terlalu gelap mereka tidak nampak dan mereka boleh melakukan kesilapan. Okey. Yang nombor 3 adalah getaran. Vibration. Okey, vibration ni pun tak bagus. Contohnya kalau kita nak membuat lubang di jalan raya, ingat tak kita ada tengok tu kan ya, yang itu tak baik untuk badan kita. Okey, sebab dia boleh menyebabkan gangguan kepada jantung, gangguan kepada badan, rasa tidak selesa ya. Itu adalah getaran. Satu lagi getaran adalah untuk pemandu yang jarak jauh. Contohnya pemandu lori, pemandu bas ya. Ini pada zaman dulu-dululah di mana bas atau lori tersebut tidak diselenggarakan dengan baik dan mereka rasa gegaran tersebut di tempat duduk ya. So kesan dia adalah sangat buruk ya. Okey. Dan selain itu hazard fizikal ataupun bahaya fizikal adalah apa yang ada di sekitaran kita. Contohnya seperti wire ya, wire kan yang kita tidak susun dengan betul, apabila kita jatuh tersandung ya, itu adalah juga fizikal.
Okey. Dan juga kalau kita bekerja di tempat tinggi ya, itu jatuh pun salah satu daripada bahaya juga untuk fizikal. Okey. So nombor 1 bahaya fizikal. Ya. Nombor 2 bahaya bahan kimia. Okey. So bahan kimia boleh jadi asid atau alkali ya. Kalau yang sebenarnya orang selalu ingat asid ni lebih bahaya tau. Ya. Tapi sebenarnya tak macam tu. Asid lebih alkali lebih bahaya. Alkali. Sebab alkali ni bila kita kena tangan, dia akan jauh meresap ke dalam kita punya tulang. Okey. Dan sekarang ingat tak musim Covid ni Ya. bahaya apa? Sekarang sanitizer kan? Ya. Ya, bahaya sanitizer. Apabila kita memakai sanitizer kan, kadang-kadang kita tak ingat, kita pergi kat dapur, ada api semua dan akan menyambar. Itu termasuk juga bahaya bahan kimia ya. Lepas tu ingat tak tadi saya cakap salah satu daripada tempat kerja di rumah ya. Di rumah kita menggunakan pelbagai bahan kimia ya. Contohnya untuk cecair untuk basuh pinggan, untuk basuh baju ya. Itu kita perlu ketahui sebab salah satu daripada cara pencegahan adalah dengan memberi amaran. Misalnya ya, tanda labeling ya. Okey. So itu nombor 2 tadi adalah bahan kimia. Okey. Nombor 4 biological. Biological ni maknanya apa-apa saja benda yang hidup. Ya, haiwan liar contohnya. Haiwan liar ni menjadi satu bahaya apabila pekerja bekerja di ladang kelapa sawit, ladang getah ya. Mereka datang pagi-pagi kan untuk menoreh getah ya, pukul 4 pagi. Tak nampak ular, kadang-kadang ada harimau dan sebagainya, serangga kan ya. Okey, so biological ni semua benda yang hidup. Okey, termasuklah serangga. Okey, tebuan ya. Okey. Lepas tu bakteria. Ya, bakteria ni saya beri contohnya untuk mereka yang bekerja di rumah sakit ya, yang di hospital kan ya, para doktor misalnya ya, yang frontliner ya. Bakteria ni contohnya mereka terdedah kepada TB ya, dan bakteria-bakteria yang tidak boleh dibunuh dengan antibiotik biasa. Okey, dan seterusnya virus lah. Sekarang ni virus COVID-19 ya. Okey, so virus. So semua benda-benda hidup tu dikategorikan sebagai biological. Dan juga jangan lupa kulat, fungus ya. Kadang-kadang kita bekerja di bangunan lama, ada kebocoran ya, dan itu tidak diselenggarakan dengan baik, dia akan menimbulkan kulat. Ya, kulat tu akan mengganggu, membuat pencemaran di udara dan mereka yang bekerja di dalamnya akan mempunyai dapat asma, susah nafas dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada panelis kita pada hari ini, Dr. Titi Rahmawati Hamidus, yang bermanfaat beliau. Sekian sahaja slot wanita kini segmen Bual Bicara, dan anda juga boleh menanyakan soalan-soalan dan akan dijawab oleh panel-panel kami. Dan jangan lupa sila like, share dan subscribe di Orange Plus Studio. Temui saya, Syamini Najib dan rakan-rakan hos yang lain di laman sosial Orange Plus Studio setiap Jumaat jam 12.30 hari dan ulang siar pada hari Ahad jam 3 petang.